Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Korang semua apa khabar? Dan macam biasalah, boleh sentiasa mendoakan korang agar berada dalam keadaan yang baik, sihat dan gembira di samping keluarga yang korang semua cintai. Amin. Ok guys, kali ni Abli ingin bawa sedikit kelainan. Tak ada lah orang kata lain sangat, masih lagi kisah seram. Cuma kali ni Abli nak share dengan korang kisah seram yang berasal dari negara sahabat kita, negara jiran, iaitu Indonesia. So, kisah apa yang Abli nak share dengan korang kali ni? Tanpa membuang masa, let we jump into the story. Jadi kisah kali ini Abli telah mendapat perkongsian ataupun telah di-share oleh sahabat Abli Dika yang berasal dari Lampung, Indonesia. Kisah yang dia kongsikan kepada Abli ini iaitu tak lain tak bukan kisah misteri lampor terbang ataupun keranda terbang. Jadi seperti yang kita tahu lah, seperti yang korang semua tahu, Abli pun ada terbaca dan baru-baru ni pun ada menonton di channel TV atau TV3. Dia ada tayangkan filem Lampor. So memang cerita tu mengisahkan keranda terbang lah. Ada satu entiti yang membawa keranda terbang dan dia ingin menangkap ataupun mengambil nyawa mengikut perjanjian generasi tersebut. Dan disebabkan orang itu melakukan kesalahan satu ketika dahulu. So itu yang dalam filem Lampor tersebut. Jadi apa yang dikongsikan oleh Dika, kisah ataupun pengalaman sebenar yang dilalui oleh emak dia suatu ketika dahulu. Waktu tu mak dia masih lagi di usia remaja. Jadi kisah yang berlaku ini kepada emak Dika berlakunya di sebuah desa ataupun perkampungan di Lampung, iaitu dipanggil kampung ataupun desa Wai Abong. Di desa Wai Abong tu tinggal ramai jugalah penduduk di situ satu ketika dahulu. Kawasan dia agak jauh dari bandar dan dikira sebagai kawasan pendalaman lah kampung. Lebih kurang genap 50 tahun selepas berlakunya serangan lampor terbang di kampung Wai Abong tu, benda tu ataupun lampor tu datang sekali lagi. Kalau mengikut kisah yang dikongsikan oleh mak sahabat Abli ni, lampor terbang ni sebenarnya, untuk pengetahuan korang, merupakan satu keranda yang memang kalau kita nampak dia seolah macam dia terbang tau. Dia datang ke rumah yang dia nak ambil nyawa seseorang tu dalam keadaan yang terbang. Okay? Tetapi untuk pengetahuan korang semua, dikatakan keranda terbang itu sebenarnya bergerak disebabkan oleh keranda itu sedang diusung oleh 4 entiti ataupun makhluk halus yang kita tak nampak dengan mata kasar kita. Sebenarnya keranda tu dia bukan terbang. Ada 4 makhluk yang sedang mengusung keranda tersebut ataupun lampor lah. Jadi apa yang berlaku di kampung Wai Abong ketika itu, ada berlakunya kenduri di kampung tersebut pada malam tu. Sedang tuan rumah itu mengemas-ngemas dapur apa semua dengan mangkuk yang dah digunakan semasa kenduri tersebut. Tiba-tiba anak dia yang keseorangan di dalam bilik dengan tingkap yang terbuka, dia melihat dan ternampak ada sebuah keranda datang terbang menghala ke tingkap bilik dia pada malam itu. Kecoh lah satu kampung ataupun satu desa pada waktu itu. Dalam masa satu malam, 2-3 buah rumah telah diserang oleh lampor terbang tersebut. Dan untuk pengetahuan korang, setiap rumah yang lampor terbang itu masuk untuk mengambil nyawa,
dikatakan pada pintu ataupun dinding rumah tersebut akan ditanda pangkah. Siapa yang menanda itu? Makhluk tersebutlah. Jadi bila rumah yang telah ditanda pangkah itu bermaksud dia telah datang ke rumah tersebut dan mengambil nyawa salah seorang penghuni dalam rumah itu. So guys, bila dah berlakunya kekecohan di desa itu, ramai yang telah dicolek dan hilang nyawa akibat dibunuh dan diambil oleh lampu terbang itu. Ada seorang wanita ni yang dikatakan boleh berubat ataupun pawang ni, dia pada satu malam tu, malam berikutnya, sewaktu dia tengah berada di dapur rumah dia, masa tu dia tengah kemas-kemas di dapur rumah dia, dan sambil-sambil dia memikirkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah lampu terbang yang mengganggu kampung dia masa tu, tiba-tiba dia ternampak di celah-celah jendela ataupun tingkap dapur rumah dia pada malam itu, lampu terbang sedang menuju ke rumah jiran dia. Dia mengintai di celah jendela tingkap rumah dia tu pada waktu itu untuk melihat keadaan yang berlaku masa itu. Jadi apa yang diceritakan pada Abli iaitu makcik ataupun tante tersebut, dia tengok satu persatu sewaktu lampu terbang itu datang ke rumah jiran itu, dia nampak ada makhluk yang menanda ataupun melakarkan tanda pangkah di pintu rumah jiran itu. Tak lama selepas itu, lampu itu keluar dan kedengaranlah bunyi jeritan dari arah rumah jiran dia. So bila dia dah tanda, dia masuk ke rumah orang tu, dia ambil siapa yang dia nak ambil dan dia keluar. Jadi bila makcik ini dia punya siasat, selidik punya sidik, dia tengok, dia beritahu semua orang kampung yang setiap kali lampu terbang datang ke rumah itu untuk mengambil nyawa, dia akan tanda pangkah di pintu ataupun di dinding rumah tersebut. Jadi bila dah tahu macam tu, semua orang kampung yang dah terkena semua tu, dia orang cek semula. Memang ada tanda seperti tanda pangkah lah di dinding dan di pintu. Bila dia orang semua dah dapat tahu tanda-tanda lampu terbang datang ke rumah seseorang itu, jadi tante atau makcik yang pawang ini, dia beritahu pada semua orang. Satu kampung dia beritahu, tolong tandakan di dinding ataupun di pintu rumah korang semua untuk mengelakkan daripada lampu terbang datang dan mengambil nyawa di rumah kalian semua. Jadi apa yang dilakukan pada waktu itu, setiap penduduk di kampung Abong tu tadi, dia orang pun semua tandalah di pintu, di dinding rumah dia orang. So dengan harapan lampu terbang tu tak datang ke rumah dia orang. Jadi apa yang berlaku guys, menurut cerita mak sahabat Abli tadi, bila satu kampung dah tanda pintu dan dinding rumah dia orang ni, memang betul apa yang dijangkakan oleh makcik pawang tadi, tante tadi tu, lampu terbang tu dah tak datang menyerang ataupun mengambil nyawa di kampung mereka. Ada satu malam tu, lampu ataupun keranda terbang tu dia datang lagi ke kampung, tapi bila dia nampak setiap rumah dah bertanda pangkah, jadi dia hanya terbang dan terus meninggalkan kampung tu. Jadi sejak dari itu tak ada lagi dah orang kampung tersebut yang hilang diambil oleh lampu terbang. Apa yang dikongsikan oleh bonda ataupun mak sahabat Abli ni, petua ataupun tips untuk mengelakkan diri dari diambil oleh lampu terbang ini tadi. Jadi orang-orang di sana mengamalkan petua ni. Bila mereka tahu ada serangan lampu terbang, gangguan lampu terbang di desa ataupun di kampung mereka, dia orang tak akan tidur di atas katil di dalam bilik ataupun dalam kamar. Dia tak tidur di atas katil, dia orang hanya tidur di atas lantai rumah sahaja, beralaskan mungkin tilam ataupun toto, tapi tidak tidur di atas katil.
Kenapa korang nak tahu guys? Sebab dikatakan lampau terbang ini, 4 entiti ataupun 4 makhluk yang mengusung keranda terbang ini tadi, mereka terbang tidak menjejaki tanah. Jadi apa yang berlaku kalau dia terbang pergi ke katil, sekiranya dia tersentuh tubuh badan kita di atas katil, siapa yang disentuh tu, yang dia nampak seperti bernyawa, dia akan ambil orang tu. Jadi bila kita tidur atas lantai ataupun di atas tanah, kaki makhluk yang mengusung lampau tadi tidak terkena pada tubuh badan orang yang tidur di atas lantai. Jadinya siapa yang tidur atas lantai, dia tak dapat kesan lah, tak dapat detect, dan dia tak ambil lah orang tu. Dan dikatakan juga mengikut kepercayaan mereka, kita ini manusia dan tubuh kita datangnya asalnya dari tanah. Jadi bila kita tidur di atas lantai dekat dengan tanah, maka segala ilmu-ilmu hitam ataupun sihir ni susah nak terkena pada tubuh badan seseorang, anak Adam ataupun manusia itu. So wallahu a'lam, itu adalah kepercayaan dan petua nenek moyang yang diamalkan oleh sahabat-sahabat kita sewaktu mereka diganggu oleh lampau terbang tersebut. Jadi guys, itulah kisah seram yang Abli nak share dengan korang untuk kali ini, iaitu pengalaman benar yang dilalui oleh ibu ataupun emak sahabat Abli ni dari Lampung, Indonesia. Mungkin banyak versi mengenai lampau terbang ini, tapi ini adalah versi yang Abli dapat sendiri daripada sahabat dan pengalaman mak dia sendiri di Indonesia, di kampung Wai Abong. Sehingga kita berjumpa lagi dalam kisah-kisah seram yang akan datang di channel Lilia Pictures. Abli akan sharekan lagi, ada beberapa lagi kisah seram dari Indonesia yang Abli akan sharekan dengan korang semua. Sampai sini dahulu, salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum.